daripada berkongsi 7 orang dalam seekor unta atau lembu. Kerana kambing bersendirian pada sembelihannya. Sebab maksud udhiyah ni ialah Allah Ta'ala suruh kita lakukan sembelihan. Kalau unta dan lembu, berapa kali boleh sembelih? Sekali lah. Kalau kambing boleh sembelih berapa kali? 7 kali lah. Untuk 7 orang. Jadi ketika tu lebih afdal. Sebab bila kita sembelih tu setiap orang dapat pahala sembelih tadi. Kalau kata tuan tu setiap orang, sebab tu masalah korban ni dia kan tu lah. Lebih elok tuan tu sendiri tolong sembelih kan. Kalau kata yang orang perempuan, wakilkan. Tapi kena ada tengok. Jadi dia bincang di sudut ni sudut afdal dengan tak afdal saja ni. Tak ada masalah pun. Yang ada pening-pening Ustaz. Kalau itu Ustaz, kita beli kambing macam ni, tak ada masalah. Belilah. Ikutlah. Kambing biri-biri lebih afdal daripada kambing biasa. Korup tu lebih afdal. Memang sungguh Ustaz lebih afdal. Sebab apa? Sebab lebih mahal. Belilah. 2,000. Oh, 100. Kambing biasa? 7. Betul lah. Tapi kambing biri lebih afdal. Daging dia pun memang lebih elok lah. Riwayat daripada Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebaik-baik korban itu dengan kambing biri-biri yang bertanduk. Kambing biri, pokoknya kambing biri-biri itu yang bertanduk tu sebab disebut sifat lah. Disebut ad-dha'nu adalah disebut sifat tu kambing tu yang bertanduk. Yang sempurna lah, nak sebut tentang kambing yang sempurna. Dia akan sentuh lagi. Boleh ni? Dan nak laju sikit ni. Kerana kambing biri-biri atyab, kerana daging kambing biri atyab, kambing biri-biri warna putih lebih elok daripada warna perak dan hitam. Ini tambahannya ni. Kalau kita ada jumpa yang putih dengan yang hitam, kita ambil yang putih lebih afdal. Sebab apa? Sebab Rasulullah sembelih yang putih. Itu ya. Ni sudut afdal dan tak afdal ni. Semua dikira sebagai dah layak dah masuk you. Cuma siapa nombor 1 nombor 2 ya. Bukannya tak layak dan bukan masalah layak dan tak layak. Sekarang ni masalah nak tentukan siapa yang lebih elok je. Hadis ni kan lah. Kalau ni naik totalkan hadis tentang kata kambing putih lebih afdal. Syarat-syarat kurban. Yang pertama, haiwan ternakan. Mesti haiwan ternakan. Mesti kambing, unta dan lembu. Lihat, haiwan ternakan ni faham Tidak boleh selain daripadanya. Maksudnya tidak boleh selain daripada unta, kambing dan lembu. Seperti disebut di atas. Yang kedua, umur dia. Disyaratkan pada binatang kurban adalah cukup umur. Ada umur juga ke Ustaz? Ada lah. Duk beli tepi jalan ikut darahnya. Ada. Masalah ni disebut ini perbahasan dalam mazhab Syafi'i saja. Jadi kalau kita beli tu sudah pening-pening dah lah. Yang jujur tu kebanyakannya semuanya cukup sifat. Tak ada masalah. Sudah pening-pening. Tapi tanya budak kecil-kecil dia lagi tengok berapa kecil. Saya buat macam tu. Bajik tu pun tak ingat lah. Dia nak ulang berapa. Disyaratkan pada binatang korban adalah cukup umur. Ianya berbeza mengikut jenis lah. Okay, kalau unta syarat dia disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i ini tidak kurang daripada 5 tahun. Syarat unta yang sah untuk dibuat korban mestilah masuk 5 tahun. 5 tahun ni 5 tahun bulan Islam. Dan menjangkau masuk umur 6 tahun. Dia dah lepas limit 5 tahun tadi. Boleh ni? Yang ni baru sah untuk korban. Yang kedua, lembu dan kambing biasa. Lembu dan kambing biasa umur tidak kurang dari 2 tahun. Mesti mana dah masuk darjah 3 dah ni. Dia mesti dah masuk umur yang ketiga, tahun yang ketiga. Dia dah genap 2 tahun dan menjangkau masuk umur 3 tahun. Kambing biasa dan juga lembu. Boleh Kalau kambing biri-biri umur tidak kurang dari setahun. Dia mesti cukup setahun. Sebab kambing biri ni dia besar. Dia setahun pun dia dah besar lah. Umur tidak kurang dari setahun dan menjangkau masuk umur 2 tahun. Dia dah masuk level yang kedua lah. Ketika dia tengah sekolah jadual lah ni. Kalau kita buat sekolah jadual lah ni. Kecuali kambing biri-biri yang ajza, matang. Dilihat pada gugur gigi-giginya sebelum setahun. Macam ni. Ini masalah ni nak sebut bagi faham lah. Dia Ustaz ni buat gigi-gigi pula ni. Kambing, kita boleh tentukan umur dia tu dengan gugur gigi dia. Sebab macam manusia lah. Cukup umur 7 tahun, gigi-gigi semua dah tak ada lah. Sebab coklat makan banyak sangat. Dia akan gugur gigi susu dia tu. Yang kita sebut gigi susu. Jadi kambing pun macam tu juga. Bila habis nak cukup setahun, gigi-gigi dia semua akan luar. Dia akan nak keluar gigi baru. Jadi bila keluar gigi baru tu, petanda kepada dia dah cukup setahun. Selalunya bila gigi dia dah luar, untuk kambing biri ni lah, menandakan dia dah cukup setahun. Jadi sebab tu ulama kata kambing biri boleh disembelih bila mana dah cukup setahun. Boleh
Cuma ada case special ni, kita nak sentuh ni. Ada special case. Dia tu jenis lompat kelas cerdik kan. Gugur gigi awal. Gigi dia ni cepat, dia ni matang cepat. Tak cukup setahun lagi. Kalau tengok dia kata dia bulan Muharram, tak sampai Muharram lagi. Tapi duduk Zulhijjah, tak cukup 12 tahun, 12 bulan. Tapi gigi dia dah lurus semua dah. Ketika tu, walaupun tak cukup setahun kambing bibir ini, boleh kita sembelih. Sebab dia dah dikira sebagai cukup umur juga. Macam manusia lah. Manusia ni akil balik dia kalau dia tak keluar air mani dan orang perempuan belum haid. Orang lelaki dan perempuan belum keluar air mani ataupun yang orang perempuan belum keluar haid. Kalau orang yang tak ada tanda-tanda ni, dia tunggu, cukup 15 tahun Islam. Ketika tu walaupun tak ada al-imna dan tidak ada al-haid, ketika tu dia dah dikira sebagai cukup umur, cukup dengan tahun. Ada setengah orang tak cukup 15 tahun tapi dah berlaku haid dan telah berlaku, orang yang lelaki dan perempuan ni telah berlaku al-imna keluar mani. Ketika tu walaupun tak cukup 15 tahun, dia dah akil balik belum? Dah akil balik sebab dia tengok pada benda-benda tanda yang berlaku tadi. Macam kambing ni lah, walaupun dari segi umur tak cukup lagi setahun, kambing bibirin ini khusus untuk kambing bibirin. Walaupun kambing bibirin tu tak cukup umur lagi, tak cukup 12 bulan, tapi dia dah berlaku, gigi dia dah lurus semua sekali. Ketika tu dia dikira sebagai cukup umur, layak untuk disembelih. Boleh kan? Jadi kalau jumpa apa dilihat pada gugur gigi-giginya tu, faham lah. Ini untuk penentuan kepada dia dah matang ataupun tidak. Berdasarkan umum Rasulullah SAW tu, yang mana hadis-hadis tu ni tinggal lah, yang tu boleh baca lah. Lakukanlah korban pada kambing bibir telah matang kerana ia dibolehkan. Yang kamu sembelih dengan cukup umur lah, tu boleh pujuk sendiri lah. Okay. Jadi yang syarat yang kedua mesti cukup umur. Unta 5 tahun, lembu dan kambing biasa 2 tahun masuk ketiga, dan juga kambing bibir mesti setahun pembuangannya. Okay. Yang ketiga, tiada sebarang aib. Yang ni penting. Kambing kita tu dan juga semua tu tidak ada sebarang aib. Dia syarah ni panjang, saya banyak. Cuma ada bagi aku rasa nak bagi gambaran umum, nak bagi faham je. Yang mana aib ni maksud cacat. Yang mana kecacatan yang memberi kesan kepada daging. Ini saja. Kecacatan yang bagi kesan kepada daging. Yang mana kecacatan yang bagi kesan kepada jumlah daging tu, yang tu tak layak untuk dibuat korban. Sebab tujuan korban kita nak ambil apa? Daging dia tadi tu kita nak sedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jadi kecacatan yang bawa masalah kepada daging tidak boleh kita gunakan untuk sembelih. Boleh? Kita baca. Disyaratkan pada binatang korban, mestilah tiada sebarang aib yang boleh mengeluarkan daging pada ketika itu atau waktu mendatang. Pada ketika itu pada waktu sembelih tu lah. Hari 10 hari bulan, 9 hari bulan beli, sehat. Esok tu saya nak sembelih, kena langgak dengan motor. Kaki tempang, patah kaki. Ketika tu sudah hilang kelayakan daripada masuk tanding pilihan raya. Contoh. Nah, kita hilang kelayakan mudah je. Dia ada kelayakan dia. Kerana tujuan daripada ibadat korban ialah daging. Tak ada sebut dah. Jadi tidak bolehnya, ni dia sebutlah ni, saya baca sekali dulu. Kita cara ringkas lah. Jadi tidak boleh yang bodoh, buruk, al-aurak dan buta, al-amya. Bodoh macam mana Ustaz? Semua bodoh Ustaz tengok kambing ni. Bodoh yang lain nampak ada catatan lah. Memang nampak ada muka tu memang berlaku, bentuk tu lari. Kemudian yang ni kaki pula tempang sekian. Bodoh ni al-aurak tu maksudnya buruk sangat. Nampak tu memang tengok. Boleh lah faham lah ni. Kalau budak-budak ni dia tanya pakai kambing lah, kenapa tak pakai abad kambing yang buruk mana satu kan. Tengok sama lah. Dan buta, yang buta pun tak boleh. Buta ni memang betul-betul buta, memang tak nampak langsung. Dia tengok dia tu, dia bawa. Yang rabun boleh, yang rabun boleh. Dia memang ada sungguh. Kambing pun ada bak ni pakai mata ni sebenarnya. Dia memang buta. Yang jenis buta tu memang tak boleh sembelih. Sebab apa? Sebab dia ada cacat tu, cacat yang dikira tak layak untuk masuk kategori lah. Tidak boleh yang tersangat tempang. Al-arjak ni tempang. Kaki tu ada masalah. Tempang, tahu kan tempang kan? Yang tampak sangat tempangnya jika ia berjalan di permukaan tanah yang rata. Salah satu ulama sebut dalam kitab mereka, dia kata kalau berjalan tu dia duduk last sekali. Kawan-kawan dah pergi depan dah, dia duduk 2 km belakang. Sebab dia tempang. Dia ketinggalan daripada grup dia. Kalau kata dia punya cacat kaki tu membawa kepada dia ketinggalan daripada grup dia ketika berjalan, itu tak layak untuk dibuat ibadah korban ni. Korban yang khusus untuk 4 hari tu. Nak buat sembelih biasa, sembelih lah.
Tapi untuk majlis korban, untuk nama dia korban tak boleh. Boleh kan? Tidak boleh yang tersangat nyanyuk. Ustaz, ada juga ke Ustaz? Yang terlampau tua tu kadang-kadang kambing ni kadang-kadang dia berkelai gaduh. Dia pun jenis hentak kepala kan. Lepas tu otak miring lah. Tak boleh yang tersangat nyanyuk, iaitu hilang akalnya kerana nyanyuk. Hilang akal tu kita boleh tengok dia sebut hilang, tanda hilang akal ni ialah bila dia pergi ke padang rumput, kita suruh makan, kita suruh dia makan rumput, dia makan benda lain. Dia pergi makan daging, makan burger. Tak kat rumput, kat padang rumput tu memang dia letak dia tak makan rumput. Kalau dia makan dia kunyah sekali, lepas tu dia lepak je. Suruh pergi benda lain tak tahu lah. Tapi antara tanda-tanda dia nyanyuk, dia kata bila pergi makan dia tak makan lah. Itu tanda memang dia dah nyanyuk lah. Itu tambahan-tambahan tu. Ni jenis-jenis ni kelihatannya bakar kambing. Tidak boleh yang gila. Dia sebut al-majnuna, yang sekiranya dia bawa ke padang rumput, ia tidak makan. Tidak makan rumput atau dia makan sedikit kemudian lupa. Dia pun samalah dengan kategori nyanyuk tadi tu. Tidak boleh yang tiada gigi. Yang ni tanda kus. Tak boleh yang tiada gigi ni. Ada setengah kita boleh. Masalah gigi dah tak salah lah. Bukan orang nak makan pun gigi tu kan. Cuma kalau memang gigi tu tak ada langsung, memang dia tak ada gigi tu bukan yang luruh tadi, yang tadi nak apa, luruh gigi susu tumbuh gigi baru kan. Yang ni memang gigi rongak ni, nak buat macam mana ada bentuk belah kan. Luruh habis gigi. Masa tu ketika tu dia dah dikira hilang, dia semua tu tak ada dikira hilang kelayakan. Cuma ada setengah-setengah ulama dapat gigi tak ada salah. Tak ada gigi pun boleh. Jadi bila nak sebut tu buka dulu tengok. Dentis kan. Mesti contoh kan ngaji dentis. Berapa orang ngaji dentis kan? Saya tangan baru. Dia buat lah baru kan. Tak boleh yang tiada gigi. Tidak boleh yang terputus bahagian telinga sekiranya sedikit tidak mengapa. Kalau telinga tu, kalau terputus telinga tu kita tengok tu nampak putus tu memang nampak hilang telinga tu. Tapi hilang sebahagian besar. Kalau jenis cuping sikit-sikit, koyak sikit-sikit tak ada masalah. Tapi kalau memang ada orang pergi gunting telinga tu, potong, memang tak boleh. Ada kawan kena kan? Nak buat korban sangat, tak abang kat aku. Malah ni gunting telinga. Ya ada. Bukanlah lah, tak buat gitu dulu. Tidak boleh yang terputus sebahagian telinga sebenarnya sedikit tak apa. Putus sikit tak ada masalah. Tapi kalau putus sebahagian besar tak boleh lah. Tidak boleh yang terputus sebahagian daripada lidah. Kerana mudarat keadaannya boleh mempengaruhi kurang daging. Kalau lidah ni, kebanyakannya kami boleh potong lidah dia. Dia akan bagi kesan pada daging lah. Jadi kalau tengok lidah dia dah terpotong, memang tak boleh. Tak layak untuk disembelih. Tidak boleh yang jelas berkurak sama ada sedikit ataupun banyak. Jenis penyakit-penyakit kulit pada kambing ni, itu memang tak boleh lah dibuat korban. Sebab kita nak korban ni, kita nak bagi benda orang susah ni. Sebab apa ni? Dia susah nak ajar apa? Ini penting. Ustaz bagi benda-benda luar. Ini penting. Anda sentuh benda penting lah. So nak ajar kita orang Islam, kalau nak bagi benda orang susah ni ikhwan kita, saudara kita, akhi kita, orang susah. Walaupun kita ni baju elok, Ustaz pakai baju biru, ada jam tangan Casio pula, kopiah mahal Malaysia, sakit tajam. Kopiah mahal ni. Saya ni. Bagi kita, bila kita tu mampu nak bagi ke orang susah ni kawan kita, saudara kita. Ketika tu kena pilih yang paling elok. Ni ya Islam, suruh nak ajak ni, dia sebut semua ni suruh nak ajak. Kena bagi ke orang susah, nak bagi sahabat. Kita kena bagi yang paling elok. Sungguh lah Ustaz, duit saya Ustaz, duit hang tapi nak bagi ni Allah Ta'ala yang perintah. Kena bagi yang paling elok. Itu yang hikmah. Nak bagi tahu ketika tolong sahabat-sahabat kita, kena bagi yang paling elok dan paling baik. Boleh ni? Ni tak nak bagi orang susah, cari hak paling susah sekali baju kita. Baju hak paling susah, koyak-koyak semua, tak boleh lah. Boleh eh? Diriwayatkan oleh Bara' bin Azib tu, hadis yang cerita tentang dalil kepada kenapa sifat-sifat tadi itu tak boleh. 4 perkara yang tidak boleh terdapat pada binatang korban: wuduh yang jelas wuduhnya, sakit yang jelas sakitnya, tempah yang jelas tempahnya, gila yang jelas gila itu. Itu dalil saja. Boleh eh? Cukup faham kita ada sifat-sifat tertentu yang bagi masalah kepada daging, itu tak boleh kita buat sebagai korban. Dikiaskan keempat-empat ini pada selainnya segala perkara yang boleh mengurangkan daging. Contoh, ekor atau putui. Ada pembahasan. Kita ekor tu dah potong pun dikira tak boleh juga. Ada setengah kata bila dia punya, tadi kita kata kalau janggut potong tak apa lah. Janggut kambing tu kucing, tak ada masalah. Itu tak ada masalah pada daging. Itu bulu saja. Ada orang pergi kucing-kucing pun tak ada. Yang penting nak bagi tahu ni, yang masalah berkaitan dengan daging semuanya akan bagi kesan pada kelayakan untuk disembelih. Boleh ni? Okay.
Dia boleh